Okey, bila kita dapat persamaan untuk Laplace di sini, apa yang perlu kita buat adalah kita nak gantikan indeks ni dengan nombor-nombornya lah. Okey, dia sedikit berbeza daripada kes sebelum ni, iaitu kes diffusion ataupun kita kata parabolic equation. Okey, kerana untuk parabolic equation, kalau kita tengok balik, kita punya di atas ni kita ada persamaan. Okey, kemudian kita gantikan. Okey, kita ambil untuk J sama dengan kosong. Okey, kita gantikan I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Dan kita selesaikan, bukan kita selesaikan, kita susunkan dalam bentuk matriks dan kita selesaikan lah. Okey, jadinya kita akan dapat jawapan untuk J sama dengan kosong sebagai contoh. Iaitu bila kita untuk J sama dengan kosong, kita akan dapat jawapan untuk J sama dengan 1 di sini. Okey, kemudian kita akan naikkan J sama dengan 1. Maksud kita nak cari J sama dengan 2 punya jawapan lah. Okey, di sini. Okey, kita sentiasa kena gantikan I itu dengan nombor-nombor lah, kan, daripada 0 sampailah ke sekejap ya, daripada 1 sampailah M tolak 1. Okey, ini sedikit beza untuk Laplace ataupun elliptic, yang mana kita sekarang ni kita bukan ada, kita bukan setakat ada sebelum ni kita tetapkan J dan kita gantikan I. Okay? J kosong, I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3 sampailah I sama dengan M tolak 1. Kemudian J 1, kemudian I sama dengan 1 sampailah I sama dengan M tolak 1. J 2, macam itulah kita ulang. Tapi di sini kita tak boleh buat begitu kerana kita punya jawapan seperti mana saya cakap, nature ni bukan, maksud saya soalan kita, okey, ataupun persamaannya bukanlah, nature-nya bukan begitu. Okey, jawapannya bukanlah dia naik ke atas, tapi untuk satu-satu titik. Okey, kalau saya boleh warnakan warna biru di sini. Okey, untuk mana-mana titik, katalah titik di sini. Okey, kita ada jawapan dari semua, ada possibility lah untuk dapat jawapan daripada semua arah, kan? Jadi kita tak boleh mula daripada bawah naik ke atas. Okey, jadinya di sini apa yang kita perlu buat adalah kita kena gantikan, okey, ataupun kita pertimbangkan daripada titik P1, P2 sampailah P9. Okey, jadinya kita rujuk pada kita punya nota. Okey, jadinya kita akan gantikan dengan mana kita start daripada titik P1. Okey, jadinya titik P1, okey, di sini. Okey, untuk jadi kita gantikan lah. Okey, kita gantikan. Okey, gantikan. Okey, untuk P1. Okey, kita tengok balik. Okey, saya just tunjukkan di sini pun sama juga, kan? Okey, ini adalah gambar yang sama dengan gambar yang saya lukis di sini. Okey, P1. Okey, di sini tengok jiran-jiran dia. Okey, jiran-jirannya adalah P2, P4. Dan di sini apa? Di sini adalah U 03. Okey, saya tak tulis tapi saya pergi di sini. Okey, jiran P1 adalah P2, P4, kemudian I0 J3 dan I1 J4. Okey, jadi kita gantikan dalam persamaan kita. Okey, untuk P1, okey, kita punya fokus kita adalah untuk titik P1 tu lah. Okey, jadi kita tulis seperti mana apa yang dibuat oleh di sini. Okey, jadinya kita ada untuk P1 kita gantikan U4. Okey, di sini. Okey, sekarang ni titik kita adalah titik P1, maka saya letak U1. Okey, ataupun saya tulis di sini lah, senang. Okey, di sini. Okey, kita ada titik di sini P1 dan kita ada jiran dia P2. Kerana di sini jiran dia P3. Kemudian di sini adalah titik tadi berapa? 1, 4. Okey, 1, 4.
dan di sini adalah titik 03. Okey. Ini saya tulis negatif 4 U1. Okey, mewakili titik di tengah ni, tambah belah kanan ya. Okey, kenapa belah kanan? Sebab I tambah 1. Jadinya di sini tambah U2. Okey, sebab ni adalah titik P2. Kemudian disuruh tambah I tolak 1. Maksudnya kita kena ke kiri, iaitu titik U03. Okey. Dan kemudian satu lagi, I J tambah 1, maksudnya titik di atas ni, iaitu U14. Kemudian tambah tolak di sini. Okey, iaitu tolak adalah titik di sini. So saya buat U3. Okey, so ni adalah titik-titik pedalaman. Ni adalah titik-titik sempadan. Okey, sempadan, pedalaman, dan sama dengan kosong lah. Okey. So kita tahu sebenarnya untuk P1 ni dia adalah titik kalau kita tengok di sini, titik apa? Titik 1 3 kan. Okey. 3. So kalau kita check balik 1 3, so 1 tolak 1 kosong, J sama dengan 3. So betul lah J dan D yang ni. Di sini sama juga 1 kekal 1. Kemudian J tambah 1 adalah 3 tambah 1 4. Okey, betul. Okey, kita just nak check lah. Kemudian U1, U2, U3. Maaf, bukan U3 di sini, tapi adalah sini P1, P2, P4. So di sini sepatutnya adalah P4. So kita ada U4. Okey, ni adalah titik P1. Sekarang ni titik P2. Okey, titik P2 kita dah, iaitu titik di sinilah. Maaf, di sini, iaitu I sama dengan 2, J sama dengan 3. Okey, I sama dengan 2, J sama dengan 3. Jadi kita masukkan dalam di sini. Okey, sama juga. Boleh saja kita nak tulis U23 kan? Tapi tak perlu, kita gunakan indeks yang baru untuk titik pedalaman, iaitu U2. Kemudian jirannya di sini adalah P3, iaitu jadinya jawapannya adalah U3. Kemudian di sini yang di belakangnya adalah P2. Okey, jadinya U2. Okey, kemudian tambah. Okey, kita tambah, iaitu IJ tambah 1. Okey, so maksudnya kat sini UI adalah U24. Okey, betul ke tak? Kita tengok kat sini. Okey, di atasnya adalah 24. So betul lah. Okey, kemudian tambah. Okey, kita di sini. So kita ke bawah kan. Jadi mestilah 2 2. Betul ke? Tengok sini. Oh, bukan. Okey, bukan. Betul lah U22 kan? Betul lah U22. Okey, tapi U22 adalah titik pedalaman, iaitu apa? P5. So kita gunakan, instead of kita guna U22, kita gunakan U5. Okey, jadi ini titik pedalaman. Ini adalah sempadan. Okey, ini adalah pedalaman. Ini adalah sempadan. Okey, kemudian kita boleh tulis juga untuk yang lain. Okey, seperti mana di sinilah. Okey, di sini mereka gunakan W lah. Okey, mereka gunakan W instead of mereka gunakan U, tapi sebenarnya ideanya adalah samalah. Okey, cuma di sebelah kiri adalah titik pedalaman. Okey, that's why kita ada 1 2 3 3 4 5 sampailah 9, dan di sebelah kanan di sini adalah titik-titik sempadan. Okey, iaitu 0 di sini 03 04 24 43 34. Okey, jadinya saya tulis macam panjang boleh kan?
Okey, sebelum ni pun saya dah pernah buat. Okey, tapi yang pasti kita akan ada 9 persamaan. Kenapa 9 persamaan? Sebab ada 9 titik pedalaman lah. Okey, jadinya awak kena cuba tulis di sini lah. Kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak selesaikan di sini. Okey, jadi sini kita nampak sebenarnya kita ada persamaan serentak kan, simultaneous equation, tapi yang bersaiz besar lah, bersaiz maksud saya ada 9 persamaan lah. Okey, dan ada 9 juga unknown kan, 9 juga yang benar kita tak tahu nilainya. Tapi yang titik di sini yang belah kanan ni semua titik sempadan. Okey, sebenarnya adalah nilai yang kita tahu. Sebab macam mana kita tahu? Kerana kita boleh dapatnya daripada boundary condition. Okey, jadinya saya boleh tulis sedikit di sini. Okey, sekejap ya. Maaf, bukan di sini. Okey, saya boleh padamkan video di sini. Okey, saya pergi kepada nota kita. Okey, kita teruskan. Okey, sehingga P9. Okey, titik 9. Cuma berbeza sedikit kerana di sini formula saya negatif tu pada 4, yang lain semua adalah positif. Tapi dalam nota kau boleh tengok di sini sekejap ya, di sini negatif tu pada terms yang lain kecuali pada terms yang 4 di sini kan. So tak ada masalah lah sebenarnya kan. Okay, tak kisah pun kita nak ambil yang mana-mana. Okey, jadi saya nak tulis tadi teruskan. Kemudian kita tahu titik pedalaman, okey, ataupun internal point. Okey, internal point. Okey, adalah kita tak tahulah, unknowns kan. Jadi titik luar ataupun titik sempadan kita tahulah known kan. Okay, which is taken from the boundary condition. Okay, apa yang kita nak buat sekarang, kita tengok persamaan di sini. Okay, kita nak susunnya dalam bentuk matrix. Okay, caranya titik pedalaman kita ada 9, maka matrix kita, okay, kalau saya boleh tulis sekejap ya, saya kena refer balik saya punya code di sini. Saya gunakan A. Okey, kemudian saya gunakan U. Okey, kemudian saya gunakan B. Okey, jadinya apa yang saya buat adalah kita nak susun, next step adalah kita nak tulis dalam bentuk matrix, iaitu A, U, okey ni sama dengan B. Okey, jadinya di sini A known, kita tahu nilainya. Jadi kita akan lihat ini adalah unknown. Di sini pun di sini known. Okey, supaya kita boleh selesaikan dengan cara kita nak dapatkan U. U dan B adalah vektor kan. Jadinya kita gunakan ni lah. Kita cari inverse of A. Songsangan kepada A. Ni cara yang paling jelas lah. Tapi kena ingat, hati-hati. Pengiraan A songsangan kepada A sukar ataupun akan menjadi sukar lah bila matrix sangat besar. Tapi kalau kita besar sangat tak apa sebenarnya, kita boleh kira dengan mudah lah. Tapi saya bagi note di sini lah, just nak bagi tahu. Maka kena gunakan kaedah-kaedah yang lain lah. Jadi tak apa, kita fahamkan di sini dulu. Jadi kita lihat balik kita punya persamaan kita. Maafkan itu, tapi ini kita punya adalah U kan, dalam bentuk U. Jadinya saya nak tukarkan dalam bentuk U lah kat sini. Jadi apa yang saya buat, saya pergi
lagi pada di sini. Okey, sorry. So saya dapat saya anggarkanlah lebih kurang saya ada U1, U2, U3, U4, ataupun terlalu besar sangat. Jangan membazir ruang kan. Okey, U1, U2, U3, 4, 5, 7, U8, U9. Okey, so lebih kurang macam ni lah. Okey. Kemudian okey, sebenarnya U tu saya nak padam di sini nanti, tapi saya nak just nak kira nak dapat saiz yang sesuai. Okey, saya tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, okey, 9. Okey, jadi saya boleh betulkan balik saya punya matrix saya kat sini, dan di sini pun sama juga. Okey, so kita boleh ada seperti lebih kurang beginilah. Sorry. Lebih kurang macam ni. Okey, kemudian yang atas ni kita tak perlu, tapi saya tulis juga dulu. Okey, kemudian kita tengok pada persamaan dia. Okey, 4U1, kita tengok persamaan yang pertama kan. Maksudnya kat sini 4U1 tolak U2 tolak U4. Okey, maksudnya kat sini okey, 4U1. Okey. Tolak U2. Okey. Tolak U4. Okey. Tolak 1. Yang lain kosong. Okey, jadi untuk elakkan kekeliruan, okey, saya padam. Ini sebab kita dah ada nombor baris pertama ni kan, yang kita boleh jadikan rujukan untuk kita tulis yang seterusnya. Okey. Jadinya macam ni. Kita boleh darabkan kan, 4U1 tolak U2 tolak U4. Okey, kemudian di sini okey, sama dengan berapa? Okey, sama dengan untuk U1 kita ada U03 tambah U14. Okey, jadi U03 tambah U14. Okey, lebih kurang macam itulah. Kemudian saya tutup macam ni lah. Okey, kemudian kita tengok persamaan kedua, 4U2 maaf, so 4U2 tolak U3. Okey, di sini tolak U3 tolak U1 tolak U5. Okey, 3 1 5, yang lain kosong. Okey, kita tengok balik. U1 tambah 4U2 tolak U3 tolak U4. Sama. Bukan, tolak U4. Tolak ni adalah U5. Okey. U4 kosong kan. Darabkan dengan kosong ni dapat kosong. Okey. So saya just ingatkan balik. Okey, di sini saya gunakan persamaan yang sama dengan mereka, iaitu 4 ni positif ya. Saya guna seperti inilah. Tapi sama juga dengan dokumen kita. Okey, saya pergi balik ke atas ni. Tadi kita ada negatif 4 tapi yang lain positif kan. Sama juga kan sebenarnya kan bila kita selesaikan. Okey, tak ada masalah. Saya just ikut apa yang dia tulis supaya saya tak perlu tulis ni semualah. Okey, kemudian right hand side adalah W24 ataupun U24. Kemudian kita teruskan kat sini 4W3. Okey, so W3 di sini 4 2 dengan 6. Okey, 6 sini kosong, sini pun kosong, sini pun kosong, sini pun kosong. Okey.
Di sini okey saya dah gantikan semua. Okey saya dapat macam ni. Memang agak nampak macam itu sikitlah, macam agak messy sikit, terutamanya sebab tulisan saya pun tak apa cantik. Okey. Okey, kat sini kita ada matrix 9 kali 9. Sini kita ada matrix ataupun vektor lah kan. 9 kali 1. Okey, dan di sini adalah 9 kali 1 lah. Okey, sama juga. Okey, disebabkan titik kita ni kita ada P1, P2, P3 kan. Jadinya ni adalah untuk persamaan P1, P2, P3, P4, P5, P6 macam tu lah. Tapi ulangannya adalah kita tengok kat sini P1, P2, P3, P4 dia akan pergi bawah P1 kan. Jadi sorry laju sangat kan. P4 akan pergi bawah P1 lah, maksudnya mereka mempunyai nilai I yang sama iaitu 1. Okey di sini. Okey kalau saya boleh guna warna yang lain. Okey. I sama 1 di sini. Okey. Jadinya apa kita buat adalah kalau kita nak fahamkan, okey, sebenarnya kita tandakan, okey, sini P1 sama juga dekat atas ni. Okay, kita boleh buat macam ni lah kan, untuk nak tengok dia punya atau saya buat garis penuh je ini, kemudian di sinilah sini, okey, kemudian di sini. Okey, so kita nampak bentuk dia. Okey, sebenarnya bentuk 4 ni diagonal ni akan sentiasa untuk semualah sampai habis kan. Kalau kita ada M dengan N sama dengan 9 contohnya, maka kita punya matrix ni adalah 81 kali 81. Okey, jadi kita nampak kat sini sebenarnya matrix kita okey adalah apa saya nak buat tadi, N darab M, okay, darab N darab maaf bukan N darab M kan, tapi kita ada titik, kita ada dekat sini, kita ada maaf, kita ada M titik, oh salah dah terskip jauh. Okay, kita ada N titik dengan M titik N, jadinya kita ambil kalau N sama dengan 4, okay, sorry, bukan, untuk arah X kita ada N tambah 1 titik, okay, dan M tambah 1 titik, tapi titik pedalaman adalah N tolak 1 dan M tolak 1 kan, betul tak? Okay, titik sini, di sini kita ada N tambah 1 titik, semuanya lah untuk arah X, dan arah Y kita ada M tambah 1 titik. Jadi titik pedalaman kita buang 2 yang sepadan ni, maka kita ada N tolak 1, dan kita buang sepadan atas dan bawah, jadi kita ada M tolak 1. Jadi matrix kita adalah matrix N tolak 1 darab M tolak 1 kali N tolak 1 ataupun darab lah kan, okay, M tolak 1. Okay, ni adalah kita punya matrix. Okay, jadinya di sini 4 tolak 1 3, 4 tolak 1 3 darab 3 3, so kita dapat 9 kali 9. Okey, bayangkan kalau awak punya domain adalah M sama dengan 9, N sama dengan 9 kan, pada satu arah, sini satu arah, maka letak di sini X dan Y. Okey, ni adalah N, ni adalah M, maka matrix awak nanti akan jadi berapa? Okey, kalau begini matrix awak akan jadi 64 kali 64. Okey, sangat besar lah matrix awak. Okey, padahal awak tambah yelah awak kali 3 lah kan, 3 kali awak daripada 4 jadikan 9 kan untuk setiap arah, tapi matrix jadi sangat besar, berkali-kali ganda daripada di sini. Okey, itu sebab bila kita ada matrix sangat besar, bila kita nak minta komputer kita kira dia punya rongsangan, jadi sangat susah lah. Okey, jadi kita boleh tengok contohnya di sini, just nak kenal pasti. Okey, pattern yang di tengah-tengah ni okey sentiasa sama 4. Oh sorry, saya tertinggal di sini. Okey, warna hitam. Okey, di sini sepatutnya
berapa, kita kena tengok balik. Yang ke maaf, kita tengok dia ada kita punya buku. Yang ke-8 kita ada 8975. Okey, 8975. So di sini adalah negatif 1. Okey, jadinya pattern dia sama. Kemudian kita tengok di sini yang di sebelah atas ni, di sini kosong, di sini kosong. Kemudian di sini negatif 1, negatif 1, negatif 1. Okey, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Okey, diagonal untuk setiap sub square kat sini adalah negatif 1. Dan yang lainnya adalah kosong. Okey. Yang ni di sini pun sama juga. Semua negatif 1. Okey. Dia punya diagonalnya semua negatif 1, tapi dia punya elemen selain diagonal adalah kosong. Yang di sini diagonal 4, kemudian upper diagonal negatif 1. Okey. Upper diagonal ni maksudnya di atas diagonal negatif 1. Kemudian yang seterusnya adalah kosong. Lower diagonal pun negatif 1 dan seterusnya kosong. Sama juga macam ni. 4, kemudian negatif 1, kosong. Negatif 1, kosong. Tapi kena hati-hati. Okey, kita kena pecahkan sempadan dia. Okey. Sebabnya kalau kita tengok sini semuanya adalah negatif 1, negatif 1, di sini negatif 1, kecuali ada kosong-kosong dekat sini. Okey. Jadinya yang berbeza jadi kita tak boleh terus letak. Kalau kita buat matrix tu kita kena hati-hatilah. Sebab kita takut ke sini pun kita terbuat negatif 1. Dan sini, dan sini, dan sini. Maksudnya dekat penjuru antara sub corner dengan ataupun sub square dengan sub square yang lain lah. Jadi kena hati-hati. Okay, sub square ni adalah bergantung kepada size awak, kan. Size di sini adalah kita ada 3. Okey. Yang 3 P1, P2, P3. Kemudian P4 mempunyai I yang sama. Jadi that's why sampai 3. Okey, P1, P2 sebenarnya tak kisah mana-mana pun sebab sama je kan. P1, P2, P3, P4. Okey, kita dah stop di tengah. Sama jugalah di sini 1, 2, 3, P4. Okey, di bawah ni kita dah lukis. Jadi kena hati-hati bila buat matrix ni. Okey, saya rasa saya dah dalam saya punya code agak panjang juga sebenarnya apa yang saya buat lah. Okey, kemudian kita tengok di sini untuk U belah kanan ni kan. Kita tengok ada yang ada 2 dia punya nilai belah kanan, ada yang ada 1, ada yang kosong. Okey, kosong ni apa? Kosong ni sebab dia tak ada, kita tahu yang di sini adalah untuk titik pedalaman, maka yang kosong ni adalah yang tak ada jiran kepada U5 yang tak ada titik pedalaman. Okey, di sini kita tahu di sini yang belah kiri, saya tulis di sini semuanya untuk titik pedalaman, maaf. Yang di sini semuanya adalah titik sempadan. Okey, ini titik sempadan. Jadinya yang sini U5, okey, persamaan yang berkaitan dengan U5, dia tak ada titik sempadan yang berjiran dengan dia. So kita naik balik, kita tengok betul ke tak? Betul lah. Okey, sebab di sini P5. Okey, saya boleh lukis, boleh tandakan. Okey, untuk P5 jirannya adalah P2, P6, P8 dan P4. Okey, maaf saya kena dah terkeluar. Okey, tiba-tiba pula. Okey, agak sensitif benda ni. Okey, ni untuk P5. Okey, jirannya adalah 2, 4, 6, 8 kan. Okey, betul ke tak? Kita check. Okey, untuk P5, okey, P5 tu titik 5 kan, titik yang kelima. Okey, dia punya jawapan atau solution kita adalah U5 lah kan. So kita tengok sekejap ya, jirannya sekejap di sini. Okey, di sini kemudian kita ambil yang kelima di sini. Okey. Oh, saya gunakan warna yang lain lah. Okey, supaya lebih jelas. Okey, katalah saya ambil warna hijau. Okey. So kita tengok di sini. Okey, yang kelima. Okey, kita dapat U2, ni untuk U2. Ni untuk U3 kosong, U4. Okey.
kemudian U5 lah, U5 titik kelima kan, kemudian U6, kemudian U8. Okay. So kita dah harapkan kita akan tambahkan, kita akan tambah, kita akan samakan dengan kosong di sini kan. Okay. So betul lah. Okay. Sebab kalau kita check balik dalam di sini pun U5 sebenarnya memang tak ada jirannya yang titik sempadan. Semuanya adalah titik pedalaman. Bila kita susun, that's why lah kita akan dapat kosong di sini. Okey. Jadi yang ada satu titik sempadan saja dalam persamaannya sebab jiran dia yang titik sempadan adalah satu. Kan? Contohnya U4, U2, U6, U8. Okey, U2, 4, 6, 8. Betul ke tak? Kita tengok balik. Kita naik. Okey, kita tengok kat sini. Betul tak? U2 jirannya adalah P1. P1 adalah titik pedalaman. P5 titik pedalaman. P3 titik pedalaman. Tapi yang di sini adalah titik sempadan. Sama juga P4 jirannya adalah titik pedalaman, titik pedalaman, titik pedalaman. Cuma satu saja iaitu titik sempadan. Di sini bersama P8 ataupun U8 lah kan, jirannya adalah titik sempadan, titik pedalaman sempadan. Yang ni pun sama juga, P6 titiknya adalah ataupun jirannya adalah titik pedalaman dan titik sempadan lah. That's why dia ada satu. Okay, satu saja. Okay. Kemudian untuk yang ada dua jiran ni, sebabnya dia adalah titik yang lain. Okay, selain daripada titik tengah, kemudian selain daripada titik yang ni. Okay, contohnya ni titik yang di corner lah, titik yang pada corner ni. Yang pada corner ni, semua ada dua jiran yang datang daripada titik sempadan. So, boleh kenal pasti formula ni kan. Akhirnya, bila awak buat kod, bila titik tu berada di tepi sempadan, maka jirannya tengok, kalau dia berada di tepi macam contohnya di sini, dia ada satu sempadan saja jirannya kan. Okay, so kita boleh masukkan lah. Kalau di sini akan ada dua jiran dia yang titik sempadan. Okay, jadi kita boleh specialize dalam kita punya kod tu untuk di sini lah. Okay, jadi kita dah dapat begini. Jadi senang ke susah? Okay, senang je. Okay, kita cuma kena inversekan dia. Okay, kita inversekan dia ataupun kita dapatkan invert lah. Maksudnya kita dapatkan songsangan dan akhirnya dia akan beri kita jawapan. Maaf, okay. Kita akan dapat jawapan kita lah. Okay, kita songsangkan akan dapat jawapan kita U. U ni adalah U1 sampailah U9. Okay, tak susah pun. Okay, dia punya basically lah dia punya idea. Okay.